dipersilakan Dr. Arkam. The floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Biasa pagi jadi malam. Terima kasih Puan Hajar yang dihormati Profesor Madya Teknologis Dr. Nasrul bin Hamidin, pengarah PDCE, Professional Development Continuing Education UNIMAP, dan juga rakan-rakan daripada PDCE KL, PDCE Kulim, dan juga mungkin ada daripada FTKF ataupun FKTA, Fakulti Kejuruteraan Teknologi Awam UNIMAP, serta rakan-rakan daripada industri yang juga menyertai program kita pada malam ini. Saya mengalu-alukan semuanya ke taklimat ataupun briefing ataupun sembang santai tentang program intake November 2022, intake ketiga pada tahun ini secara keseluruhan, dan intake yang ke-7 sejak kita bermula pada September 2020. Maknanya sudah pun menjejak kepada intake yang ke-7 daripada 2 tahun setengah lah penglibatan kita. Jadi terima kasih Dr. Nasrul juga penerangan yang agak rasanya komprehensif dekat tu. Saya ada banyak slide yang akan saya skip kerana Dr. Nasrul dah pun cerita. Tapi saya sempat curi satu slide tadi, sekejap lagi kita akan jumpa slide yang sama lah. Okey, ini program yang kita tawarkan melalui Mega IT Academy dan juga bersama dengan PDCE Universiti Malaysia Perlis dan juga Fakulti Kejuruteraan Teknologi Awam UNIMAP. Nama saya Muhammad Arkam bin Naim, boleh kata sebagai provider program, dan juga kita membuat susunan lah kepada program yang telah kita laksanakan. Jadi mungkin tuan telah sampai ke website ini untuk melihat apa yang ditawarkan melalui iklanan atau marketing yang telah kita buat. Jadi terima kasih banyak kerana meluangkan masa pada malam ini. Ada 45 peserta tu, mungkin kalau tolak 10 orang mungkin dalam 30-an peserta yang mungkin ingin mendengar lebih lanjut. Kita akan cuba jelaskan untuk semua lah pada malam ini, insyaAllah. Ini our Sockmates, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram dan juga WhatsApp. Jadi kita ada semua ni untuk membolehkan tuan-tuan menghubungi kita pada bila-bila masalah. InsyaAllah kita ada kesemuanya untuk dihubungi. Dan Mega IT secara kata orang tu khusus telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan, MOF, dalam kod yang berkenaan lah, kod Trending Services, Trending Moderator Negotiators, dan juga Certification and Recognition, dan kita ada akaun perolehan yang aktif jugalah. Jadi di pasaran, selain daripada usaha sama kita bersama dengan universiti, kita juga menawarkan program-program secara direct kepada peserta. Kita juga ada buat webinar dan sebagainya yang agak aktif dalam market untuk bidang pembinaan dan pengurusan fasiliti. Pendaftaran kita telah pun dilengkapkan dengan kesemua yang penting lah dalam bidang pembinaan ataupun dalam bidang latihan. MOF, CIDB, HID Corp, MBOT, SLDN juga Permandangan Tabung. Mega IT sendiri adalah penyedia latihan untuk tabung latihan pembangunan kemahiran, PTPK. Dan juga di peringkat antarabangsa kita ada bersama dengan UTHM Qualification United Kingdom. Dan juga kita juga buat program dengan ST melalui Energy Manager Renewal dan juga New Energy Manager punya program lah. Dan program ni sebagai salah satu maklumat, juga akan dianugerahkan dengan mata-mata berkenaan MBOT, CIDB, Board of Engineers dan juga RISM secara terus kepada semua setelah tamat pengajian. Jadi semua peserta akan dapat mata-mata CPD ni. Maknanya kalau tuan-puan masuk tahun ni 2022, tamat pada tahun depan 2023 dalam Oktober, November tu, tahun depan insyaAllah 10 bulan ataupun 12 bulan. Selepas tamat semuanya, selesai semua proses, kita akan berikan sijil tamat, Certificate of Completion dengan semua mata CPD ni. Jadi untuk tahun renewal tahun 2023, jika tuan-tuan seorang TS ke, TC ke, IR ke, SR ke, semua akan diberikan mata. Ataupun tuan-tuan seorang kontraktor, ada mata CCD juga kita berikan melalui program ini secara embedded. Jadi ini senarai alumni yang telah kita lahirkan melalui program-program Mega Jati. Ada 1,587 semuanya sejak kita baru tubuhkan pada tahun 2019 lebih kurang. Dan sangat kata orang tu fokus, kita sangat fokus pada program-program pembinaan dan pengurusan fasiliti lah. Jadi ini semua boleh disemak di kita punya website megatakademy.com alumni MJA.
Okey, sebelum tu Profesor Rizwan baru meninggal dalam dua dua 2-3 minggu lepas, lebih kurang sebulan lepas. Beliau juga antara watak penting yang kita mulakan pada tahun 2019 dulu, yang sebelah kanan tu, yang dua daripada kanan telah pun meninggalkan kita lah. Jadi saya kata orang menghargailah jasa beliau dalam apa yang telah kita bangunkan sebelum ni pada tahun 2019. Dan ini pada tahun 2022 yang baru lepas hari itu kita dah pun menandatangan MOA dengan pihak universiti dan semua pelaksanaan program telah pun lancar. Alhamdulillah melalui usaha sama yang telah kita laksanakan. Jadi tidak ada isu tentang penyedia latihan, tidak ada isu tentang universiti kelulusan di peringkat yang tertinggi. Semua telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak DCE dan juga fakulti bagi membolehkan program ni kata orang tu serius lah, serius, bukan program yang kita rasa buat satu intake, dua intake kita larilah, bukan macam tu. Alhamdulillah tadi kita dah sebut intake yang akan keluar. Ni saya curi daripada Nasrul tadi. 8 program profesional, UDMAP, multiple certificate. Jadi saya akan tunjukkan di belakang last kali slide ada tentang sijil-sijil tu. Financial solution tadi Dr. Nasrul sentuh, saya akan sentuh lagi di belakang sekejap. Ada 117 student tengah aktif sekarang, tidak termasuk student intake sekarang lah, bulan November 2022. 63 yang akan hadir convocation minggu depan dan minggu lagi satu. Jadi dan 42 daripadanya telah mengkomplit sijil kompetensi SKKP CIDB. Jadi sijil kompetensi SKKP CIDB untuk intake 2022 ni kita letakkan sebagai optional. Kita letakkan sebagai optional bagi mereka yang memenuhi syarat dan ingin mengambil SKKP, kita akan hantar result tuan-puan ke CIDB secara percuma. Secara percuma. Tidak ada sebarang kos tambahan kecuali, dia ada kecuali, tuan-tuan perlu bayar sendiri SKKP di CIDB dengan nilai 200 ataupun 300 ringgit selepas menerima surat daripada CIDB. Jadi itu saja. Maknanya dalam tempoh latihan ni tuan-tuan bayar diploma, bachelor, master, profesional tahap 4, 5, 6 yang kita laksanakan secara embedded program bersama PDCE, tidak dikenakan sebarang bayaran tambahan untuk pihak Megajati hantar kepada CIDB. Bila keluar surat, baru tuan bayar sendiri dekat CIDB. Surat tu akan keluar direct daripada CIDB kepada calon. Jadi kita dah di luar kawalan, di luar kuasa kita lah. Jadi kita tak masukkan kos itu di dalam kita punya perkhidmatan. Sangat sikit nilainya, RM250 ataupun RM300 fee sijil tersebut yang akan tuan-puan bayar terus kepada pihak CIDB. Tidak ada kos tambahan dalam pelaksanaan servis kita ni. Kita akan hantar result tu kepada CIDB jika tuan-puan cukup syarat. Okay, what next? Okay, kita tahu sekarang dalam setelah kita laksanakan program dan ada lebih kurang 170 pelajar termasuk yang akan konvo 63 orang, yang sedang aktif 117 orang. So lebih kurang 180 yang sedang aktif. Dengan pengalaman-pengalaman tu kita dapat kenal pastilah kenapa tuan-puan yang datang ke sini program-program universiti ataupun program pesisir ni disebabkan oleh beberapa sebab lah. Beberapa sebab. Antaranya of course untuk mendapatkan diploma, bachelor dan master mengikut tahap yang kesesuaian, dan yang selain daripada itu adalah untuk dapatkan SKKP CIDB jugalah. Jadi kita tahu step by step ni kita sudah study lebih kurang 2-3 tahun dalam tempoh sekarang ni. Memang kita sangat ambil berat tentang tahap-tahap yang ada di SKKP, CIDB, CSQF ataupun melalui tahap yang lebih tinggi melalui ISCED, International Standardization of Classification of Education daripada UNESCO ini. Jadi semuanya kita ambil berat untuk memastikan program ni tidak dijalankan secara sewenang-wenangnya. Sebab setiap program kita memang datang dengan bertahap. Datang dengan qualification framework yang tertentu lah. Okey, ini snapshot daripada MQA, daripada MQA. Dan kita lihat ada ruang yang lebih besar di sana untuk program-program TVET, dan program yang kita laksanakan memang program TVET pembinaan melalui kerangka kelayakan CIDB lah. Okey, dan kita harap juga melalui pindaan Akta 652 ini, harapan kita bukan setakat itu, boleh naik sampai ke PhD kemahiran. Jadi kedua-dua dokumen ni kita dah semak dan kita harap ada, kata orang tu, progres yang baik di peringkat kerajaan lah. Sebabnya dia melibatkan
sekurang-kurangnya 2 kementerian. Jadi kat situ ada sedikit kata orang tu keselarasan yang perlu dibuat oleh pihak kementerian lah. Maknanya di bawah atas NASDA ni 652 Kementerian Sumber, tetapi bila naik ke ijazah tinggi dia akan jadi Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi kat situ ada keselarasan yang perlu dibuat dan kita beri masa kepada pihak kementerian. InsyaAllah mudah-mudahan benda ni dapat dibuka pada satu masa nantilah. Kita menunggu dengan penuh harapan supaya benda tu jadi. Tadi kita sebut tentang MBOT dan sebagainya. Semua tu ada kaitan dalam satu kerangka yang lebih luas. Jika nak dibincangkan pada malam ni memang tak sebalah. Okey, di program kita yang ada di industri ada 2 sektor, sektor construction, pembinaan dan juga sektor pengurusan facility dan inilah telah kita mapkan melalui sekurang-kurangnya 2 kerangka. Sekurang-kurangnya 2 kerangka. Yang pertama kerangka kelayakan kemahiran pembinaan Construction Skill Qualification Framework daripada CIDB Malaysia. Yang keduanya adalah kerangka kelayakan Eropah melalui European Qualification Framework EQF OTHM Qualification United Kingdom. Jadi kedua-duanya mempunyai kekuatan masing-masing. Contohnya kerangka kelayakan Eropah, kerangka kelayakan CSQF CIDB, sijil yang kita laksanakan ni ataupun pensijilan yang kita laksanakan ni ada setengah khusus adalah mandatory di bawah Akta 520. Contohnya penyelai tapak bina dan juga pengurus projek pembinaan juga mandatory sekarang untuk menandatangani borang G CCC Certificate of Completion and Compliance. Di sana ada satu borang G, 8 daripada 22 borang itu perlu ditandatangan oleh seorang CCPM ataupun sekurang-kurangnya CCM di masa depan yang mengikut pindaan akta jalan parit dan juga bangunan Uniform Building Bylaw yang baru dikuatkuasakan pada 2021 Disember. Sekarang dalam proses negeri-negeri mengangkat pindaan itu untuk diaplikasikan di dalam OSC masing-masing lah. OSC, One Stop Center masing-masing. Okay. Jadi sekurang-kurangnya 2 framework. Satu framework CSQF yang ada kekuatan tersendiri dan diterima di seluruh negara. Dan satu lagi kerangka kelayakan Eropah EQF yang telah kita parallelkan sekali dan diterima di lebih 70 negara di dunia. Jadi bukan setakat di Malaysia saja. Sijil kalau kita ambil multiple cert tadi disentuh oleh Tuan Nasrul, saya akan tunjukkan contoh nanti. Diterima di lebih 70 negara kalau tuan-tuan ambil semua sekali lah. Jadi package tu kita akan jelaskan nanti. Baik. Ini secara matriksnya diploma, bachelor dan juga master. Diploma kita ada 3 program, CSS, FME dan CTMO, nama ringkas je lah. Bachelor kita ada 2 CCM dan FMM dan master kita ada 2 CCPM dan juga Facility Management. Dan lebihnya program kita untuk FM di peringkat master kita ada specialization. Ada 10 bidang FM yang kita specializekan. General Building, Healthcare Services, Water Services, Road and Highway dan sampailah Estate and Plantation tu mempunyai kerangka masing-masing. Kerangka kelayakan Eropah yang diterima di tahap 5 di European Qualification Framework. Yang ni cerita panjang lagi lah kalau saya nak sambung. Tapi saya jelaskan di sini ada kerangka yang lain yang kita top up untuk memberikan program ini satu kekuatan yang tersendirilah. Bukan setengah program, orang kata program profesional. Universiti tidak ada MQA, yes, program ini tidak ada MQA, tapi kita ada kerangka yang lain. Kita ada kerangka, kita tidak ada MQF dalam program ini, tapi kita ada CSQF dan kita ada EQF. Kedua-dua kerangka yang kita pakai di peringkat lain yang lebih kata orang tu lebih terbuka dalam pasaran. Baik. Ini diploma ada 6 program tapi 4 daripadanya adalah program secara khusus CSS, BNA, Mechanical dan juga Electrical. Keduanya yang lain adalah diploma FM dan juga diploma Traffic Management CTMO. Semua program ni dilinkkan dengan SKKP CIDB. Jadi kalau tuan-puan cukup syarat masuk program diploma Professional University Malaysia Police, pilih mana-mana program di atas yang di screen 6 ni dan salah satu program tu tuan-tuan boleh dapat SKKP CIDB secara terus. Maknanya tidak perlu ada pengajian yang lain, pengajian yang sama saja. Sama juga dengan bachelor. Cuma di bachelor CIDB kita ada CCM dan FMM sajalah, yang nombor 1 dan nombor 4 saja. Di Construction Management tidak ada M dan E di CIDB, hanya ada 1 dan 4. Jadi again, tuan-puan akan terbuka juga untuk mengambil SKKP CIDB secara terus melalui program kita laksanakan bersama dengan Universiti Malaysia Police. Dan juga ini dia untuk 10 bidang FM dan 1 bidang CM, Construction Management. Ada 1 sampai 11 kat situ, tuan-tuan tengok sendiri. Boleh pilih 1 sampai habis mana yang kita nak untuk pengkhususan supaya program yang tuan-puan pilih itu memberi kata orang tu kesesuaian kepada
pengalaman kerja yang kita adalah ya. Okey, baik. Ini 10 bidang FM yang telah pun kita sediakan dan ready ya untuk semua peserta kita. Cuma yang kita masih belum selesai pendaftaran di UK adalah General Building tu dan juga Power and Telecommunication serta Estate and Plantation. Yang lain semua kita dah daftarkan. Tinggal lagi 3 je. Kita tak daftarkan lagi. Tapi insya-Allah dalam tahun ni juga kita akan selesaikan pendaftaran semua 10 program FM ni lah. Okey, ini yang dilancarkan pada 2019 oleh CIDB melalui Kerangka Kelayakan Eropah. Kerangka Kelayakan Kemahiran Pembinaan di Sarawak pada ketika itulah pada tahun 2019 kita lancar TVET pembinaan. Begitulah maksudnya CIDB lancar TVET pembinaan dan kat situlah CIDB CSQF dilahirkan. CIDB CSQF dilahirkan melalui inilah melalui pelancaran ini TVET pembinaan oleh CIDB. TVET pembinaan ni dibangunkan melalui satu proses qualification framework yang di luar MQF. Walaupun MQF adalah qualification framework di peringkat Malaysia yang dikelolakan oleh MQA, Malaysian Qualification Agency, tapi CIDB memiliki kuasa sendiri melalui akta dia. Punca kuasa dia 520 akta CIDB, khususnya daripada Seksyen 33, 33A dan 33B akta yang sama yang membolehkan mereka melaksanakan program. Bukan setakat melaksanakan, mencipta program, melaksanakan, memberi pentaulihan, malah memberi memandatorikan program itu untuk diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan lah, seperti kontraktor dan sebagainya, supaya tertakluk atau mengikut peraturan ataupun undang-undang yang ada. Jadi MQF sebagai salah satu reference yang memang juga ada, tetapi CSQF belum masuk ke dalam MQF secara direct. Jadi bagi orang yang mungkin dalam bidang sedikit dalam bidang kemahiran, dia akan boleh nampaklah ada perbezaan sedikit antara program JPK kita dalam MQF, program CIDB CSQF tidak masuk dalam MQF atas sebab-sebab tertentu lah, khususnya sebab punca kuasa yang lain. Dan CIDB juga telah pun refer dalam masa yang sama TVET Qualification by UNESCO Univoc dan juga National Qualification Framework yang lain. Okey, baik. Dan program kita secara direct merujuk kepada dokumen ini, NOS dan juga CICS. Dua dokumen yang kita pakai, NOS daripada JPK dan CICS daripada CIDB, supaya program ni dia dilaksanakan melalui kerangka tertentu. Dia bukan program persijilan yang kita laksanakan secara tidak ada sebarang base. Base yang kita pakai adalah base yang cukup kuat daripada base CICS dan juga base NOS sendiri. Dan nanti mungkin saya boleh demokan LMS yang boleh tunjukkan benda ni semua lah. Okey, dan program ni dibangunkan melalui proses-proses pembangunan program yang dilaksanakan secara outcome based. Dalam bidang pendidikan kita ada OBE, outcome based education, tapi dalam CIDB dia ada outcome based assessment. Untuk semua program CIDB dia datang dengan proses yang bukan hampir sama, memang sama, proses yang sama, di mana ada outcome-nya, program outcome, ada learning outcome-nya, ada tentang domain yang kita pakai, sama ada kognitif, psikomotor ataupun effective domain bagi program-program akademik ataupun kita panggil KSA lah, knowledge, skill dan attitude bagi program-program kemahiran. Dan ada rubrik-rubriknya melalui domain taksonomi belum, modul-modul dan juga program outcome yang telah kita bangunkan di CIDB. Jadi sejak 2020 yang ni first time dibuat pada tahun 2020. Maknanya program baru saja berusia 2 tahun telah pun melahirkan ramai pemegang-pemegang SKKP dan UNIMAP sebagai salah satu universiti yang mengambil langkah awal lah untuk membawa program ni ke dalam program pesisir supaya pelajar dapat mengambil peluang mendapatkan program pensijilan universiti dalam masa yang sama mendapat program pensijilan daripada pihak CIDB SKKP. Jadi ini infrastruktur yang dibina oleh pihak CIDB khususnya untuk program ini. Kita ada standard tadi saya sebut CICS ataupun NOS. Kita ada curriculum 100%. Kita ada modul-modul dan rubrik yang dilaksanakan untuk pertujuan penilaian serta borang-borang yang penilaian telah dibangunkan oleh pihak CIDB bersama dengan industri untuk dipakai dalam sistem ini. So sistem yang kita pakai berdasarkan sepenuhnya praktis yang dilaksanakan oleh pihak CIDB Malaysia. Jadi saya skip pasal nanti akan diulang lagi di tempat lain. Ini kurikulum yang kita bangunkan tadi. Semuanya siap level 4, level 5 dan level 6 yang ada. Di sebelah kanan tu yang nampak kotak-kotak kecil tu, tapi ini tuan-tuan boleh download di sana di megaacademy.com/curriculum. Kat sana ada
Curriculum structure ni downloadable. Tapi curriculum buku ni tak boleh buka. Kita ada letak password kat situ lah sebab ada property intellectual kat sana yang kita tak share pada orang awam lah. Okay. And then ini website yang kita buat landing untuk semua orang datang melihat ataupun window shopping lah. Saya pun yakin tuan-tuan mungkin ada buat window shopping dengan pihak industri lain. Tapi pihak industri Malaysia Place datang dengan tawaran yang mana ada dalam website ni kita tawarkan, termasuk juga SKKP dan juga program OTHM qualification daripada United Kingdom. So di bawah sana ada senarai CCD yang akan atau CPD yang akan diberi, 20 CPD CCD untuk CIDB, 30 untuk MBOT, 7 RISM dan juga sekurang-kurangnya 30 CPD daripada Board of Engineers. So 4 jenis CPD yang akan tuan-puan dapat dalam program ini sebagai sijil tamat ataupun certificate of completion yang akan dapat lebih kurang bulan 11-12 tahun depan, insyaAllah 2023. Okey, ini material yang kita gunakan untuk edaran marketing. Di sebelah kanan tu atau sebelah kiri tu adalah semua program yang kita ada. Sebelah kanan ni kita start dengan program FM Diploma, PM Master, FM Master merah tu, dan Bachelor Master, Bachelor Construction, Bachelor FM, Diploma Traffic Management dan juga Diploma in Construction Site Supervision. Jadi itu semua 7 program yang ada. Tetapi dalam 7 program itu kita ada program-program pengkhususan jugalah. Okey. Dr. sudah sebut tadi sikit tentang OTHM. Jadi saya tambah kat sini, OTHM adalah satu approved body daripada awarding body yang berdasarkan kerangka kelayakan Eropah, EQF, dan juga regulated program di United Kingdom, di UK. Jadi mereka melaksanakan program-program sebagai awarding body, badan yang menganugerahkan pensijilan ke seluruh dunia melalui kerangka kelayakan Eropah dan kerangka direct daripada UK lah. Jadi MegaIT adalah salah satu penyedia latihan approved center di dunia ini, dan kita satu-satunya MJA ni satu-satunya center yang melaksanakan program pembinaan di seluruh dunia melalui OTHM. Ada lebih 70 negara, dan apa yang kita dapat daripada OTHM adalah program pembinaan dan fasiliti, pengurusan fasiliti. Kedua-duanya didaftarkan di bawah MegaIT. Daripada 70 negara dunia tadi, kita boleh menawarkan ke program-program tersebut di negara-negara tersebut lah. Sebab tu program ni walaupun sekarang kita nampak mungkin baru mencakupi member-member daripada Malaysia, tetapi sudah ada pun tanda-tanda orang kata progress di luar negara. Khususnya kita ada juga daripada negara Afrika yang akan mula explore, dan kemungkinan besar dia orang akan mula masuk program ni mulai tahun depan. Kita harap macam itulah, sebab dia orang dah mula tengok program-program ni juga di Middle East juga berlaku, dan setengah negara yang lain juga berlaku program ni di peringkat dunia. Okey, dan kita telah daftarkan tadi, saya sebut tadi ada 14 program yang telah kita daftarkan di OTHM Qualification dan telah mendapat kelulusan sejak lebih kurang setahun lepas lah, setahun yang lalu. Jadi di sana telah kita daftarkan macam Certified Construction Manager, Certified Construction Project Management, Certified Construction Site Supervisor, Certified Construction Traffic Management Officer, Certified Facility Management Executive Manager Professional, dan juga Certified Facility Management Specialist. Semuanya tu ada dalam kerangka kelayakan Eropah yang dilaksanakan oleh MegaIT Academy bersama dengan pihak industri. Jadi tuan-tuan jangan risaulah, ini semua ada untuk kita laksanakan, untuk kita berikan bagi mereka yang memerlukan pensijilan antarabangsa, khususnya bagi mereka yang ingin mungkin mencuba peluang pasaran di luar negara. Sebenarnya ada peluang pasaran di luar negara bagi program-program kita lah. Tadi seharian mesyuarat dengan The Association of Consulting Engineers Singapore. Antara benda yang dibangkitkan antara dua negara ni, Malaysia dan Singapura, adalah isu jurutera miskin. Kita berbincang dengan jurutera daripada Singapura melalui Consulting Engineers Association kat sana. Gaji kita dekat sini sekian-sekian lah, tuan-puan pun tahu. Gaji mereka di sana lebih kurang untuk bukan kerajaan, lebih kurang 3,800 Sing dollar. Itu dah lebih RM10,000 Malaysia lah kalau nak convert. Dan ini untuk fresh graduate, dan untuk mereka yang masuk dalam kerajaan selalunya dalam 4,200 ke 4,500 Sing dollar. Itu dah lebih kurang 12 ke 13,000, mungkin RM14,000 Malaysia. Jadi the migration
of Malaysian ke Singapura untuk mendapatkan gaji yang lebih baik lah. Memang berlaku. Malah saya jumpa seorang tadi daripada Kuching, dia kata dia ex-Malaysian. Dia ex-Malaysian, dia berpindah ke Singapura, berkahwin dengan orang sana dan sebagainya. Jadi benda ni berlaku secara kata orang terbuka dalam pasaran pekerjaan. Kalau tuan-puan rasa itu terbaik untuk kita buat pilihan, silakan. Silakan. So OTHM diterima juga di Singapura. Diterima di Singapura. Jadi ruang yang terdekat di Singapura bukan sekadar diterima, ada pejabat. Ada pejabat London Graduate School di Singapura, dan Malaysia juga akan bakal ada pejabat di Cyberjaya satu sikit waktu lagi lah, sikit waktu lagi, sebab saya baru balik UK juga dalam bulan lepas. Saya jumpa dengan CEO OTHM di sana. So itu orang tahu maklumat, kita jumpa akan ada pejabat OTHM di Cyberjaya sedikit waktu lagi, insyaAllah di sana. Baik, maknanya program ni sedang bergerak dengan sangat pantas. Daripada 4 negara, lebih kurang 4-5 tahun sudah, dia sudah menjadi lebih 70 negara sekarang. Jadi ini satu kata orang tu pensijilan antarabangsa yang tidak boleh kita pandang ringan lah. Dia sedang bergerak dengan sangat pantas di seluruh dunia. Okey, baik. Special character as of Julai. Maknanya kita start pada Julai, karakter ni kita dah impose, kita dah perkenalkan. Yang pertama tadi Dr. Nasir sebut ada 3 intake, Mac, Julai dan November. Ini intake yang terakhir untuk tahun 2022. InsyaAllah kita akan sambung intake Mac pada 2023 tahun depan dan seterusnya lah. Kita pun nak program ni sustainable. Kita nak program ni jauh perginya. Banyak lagi yang kita boleh explore, khususnya dalam kalangan adults learner, mereka yang mempunyai pengalaman tetapi tidak mempunyai pensijilan. Mereka ini yang kita harapkan dapat menerima tawaran pihak universiti untuk menyambung pengajian ke peringkat ijazah bachelor dan juga diploma bachelor dan juga master di peringkat program pesisir. Dan program ni adalah program berbentuk certification. Dia tidak berbentuk akademik sepenuhnya, disebabkan oleh tuan-puan yang datang sini semuanya telah pun mempunyai pengalaman akademik masing-masing. Maknanya pengalaman akademik yang saya maksudkan adalah tuan-puan mungkin dah pun bekerja, bukan akademik, pengalaman kerja masing-masing. Tuan-tuan mungkin dah bekerja dalam sektor atau dalam industri selama beberapa tahun, kat sana dah ada value ataupun satu nilai yang mana kita boleh convert that value ataupun that experience into assessment. So kat sini lebih kurang 4 step saja. Kita ada 2 qualification framework. Sebelum tu saya kat atas lah. Nombor 1, non-MQA. Ini adalah program professional, non-MQA. Jadi sebarang kaitan dengan MQA, tuan-puan perlu aware lah. Taklah boleh gunakan program ni untuk jadi IR. Ada orang tanya saya juga, boleh buat IR program ni? Tak boleh lah. Sebab program IR, program pindaan atau program pengajian degree 4 tahun selepas matrikulasi. Jadi kalau tuan-tuan buat setahun je, tak mungkin boleh bagilah. Tak mungkin lah. Jadi tolak tepilah, itu tidak boleh. Endorsed by Universiti Senat. Program ni bukan di peringkat kata orang tu anak syarikat universiti, dia terus kepada Universiti Senat atau badan tertinggi yang menganugerahkan pensijilan di peringkat universiti. Dan following accredited by Alternative Qualification Framework. Sebab tu kita kata ada Alternative Qualification Framework antara SQF dan juga EQF daripada European. Both framework are eligible for certificate. Ini kita ada dua-dua, tuan-tuan boleh ambil kedua-duanya subject to pass requirement. Dan kita ada tengok juga minimum entry requirement, mesti memenuhi syarat masuk minima. Kemudian experience, maknanya kena ada pengalaman kerja yang kita boleh iktiraf dalam konsep ini. Kemudian kita masuk certification program by university melalui qualified program dan kita get certified through this program. Maknanya recognition past learning experience, RPLE, kita apply dalam program ni. Dia kalau bahasa JPK kita pakai PPT lah, penilaian pencapaian atau pengiktirafan pencapaian terdahulu PPT. Yang ni kita pakai recognition past learning experience melalui kerangka yang saya sebutkan tadi, 2 kerangka tu. Straight to essential learning skills, compilation and experience into assessment. Maknanya tidak ada benda baru yang tuan-puan mungkin akan dipaksa belajar. Kita akan gunakan modules dan juga proses pembelajaran yang standard. Cumanya bukanlah memaksa tuan-puan kena faham cara yang kita faham, tidak. Sebaliknya kita akan memahami apa yang tuan-puan faham. Terbalik sikit. Sebab kalau tuan-puan, kita akan bagi soalan yang open-ended, boleh jawab dalam pelbagai cara, dan kita punya examiner atau assessor akan menilai benda-benda itu berdasarkan pengalaman industri, bukan pengalaman akademik. Come with the relevant experience and get certified. Maknanya apa saja pengalaman yang kita ada, semuanya berguna dan kita dapat classification melalui proses ini. Okay, payment tadi tuan sudah sentuh, ada 4-5 method jugalah. Yang pertama, kita boleh dapat direct bank transfer, HRDF qualification, HRD Corp,
payment, EPF account 2 boleh keluarkan, PTPK skill loan boleh ambil, PDCE easy payment tadi Dr. Nasrul sebut juga, dan juga education loan daripada bank rakyat. Kita ada education loan juga daripada bank rakyat direct kepada peserta yang mungkin nak ambil loan melalui loan pendidikan bank rakyat. Yang dianugerahkan direct oleh bank rakyat cawangan Perlis atau cawangan Kanga sana. Mana mereka yang ingin mendapatkan pinjaman atau pembiayaan melalui bank rakyat, ini jadual pun telah disediakan oleh pihak bank. Jadual telah disediakan oleh pihak bank, mana yang ni slide ni saya akan kongsikan nanti dalam kepada PDCE untuk PDCE share kepada semua yang hadir pada malam ni lah. Jadi pembiayaan ataupun method of payment kita ada banyak cara lah, sebab kita memberi ruang yang banyak untuk tuan-puan apa kata orang tu selesa dengan cara pembiayaan yang disediakan oleh pihak universiti, dan pembayaran semua ni ke universiti. Maknanya sijil ataupun resit akan keluar atas nama Bendahari Universiti Malaysia Perlis, bukan kepada pelaksana, sebab ini program universiti direct. Working as usual, tak perlu cuti, tak perlu berhenti, tak perlu cuti 1 sem ke, semua tak perlu. Maknanya teruskan kerja macam biasa. Sebab program kita sangat fleksibel, tidak ada sebarang attendance pun yang kita ambil dalam kelas, tetapi kita monitor juga kehadiran jika risaulah kalau ada kes yang kita tak sedar. Kita ambil berat cara macam itulah. Bukan untuk check tuan-puan masuk kelas ke tidak, tapi kita nak make sure tuan-puan masih mengikuti kelas, sebab untuk pengetahuan ada juga calon kita yang meninggal dunia tahun lepas, tahun ni, bulan 4 hari tu. Yang akan konvo ni minggu depan akan dihadiri oleh isteri beliau. Kita tak naklah benda tu kita tak tahu dalam tempoh ni, sebab kita tak akan check tuan-tuan ada kat mana, tengah buat apa belajar kita. Ini bukan program universiti yang kita nak kena cari tuan-puan hari-hari untuk belajar, tidak. Sebab Darts Learner dia run by self regulation ataupun self regulated. Dia tahu apa yang dia patut buat. Cuma kita akan ambil beratlah, sebab kita tak nak nanti kita terlepas maklumat-maklumat. Ada juga pelajar kita yang sakit sebelum ni lama, dan kita ambil tahu sampai akhirnya kita sakit rupanya, dan kita bolehlah bantu apa yang patut. Termasuk pelajar yang saya kata meninggal tadi tu, pada bulan 4 dia meninggal. Jadi kita ambil beratlah benda-benda disebabkan oleh kita tak nak tengok-tengok panggil konvo tak ada, rupanya dah tak ada kat sini. Itu yang kita nak make sure tidak berlaku pada pelajar-pelajar kita lah. So working as usual, cuma keep aktif. Nanti setiap bulan kita akan dah buat satu meeting. That meeting kalau boleh hadir, tak boleh hadir pun kita dah rakaman. Cuma keep update position dan juga location kita kepada tenaga pengajar, make sure kita sentiasa aktif dalam kelas lah. Disebutkan tadi oleh Dr. Nasrul, ready for CIDB assessment 100%. 100% ready untuk CIDB assessment. Walaupun kita dah cuba beberapa style sejak intake pertama sampai sekarang, alhamdulillah selesai dengan baik, dan pelbagai bentuk penilaian telah kita laksanakan berdasarkan pengalaman tersebut. So program ni ready for assessment CIDB secara embedded. Cuma saya sebutkan tadi, kita tidak bayar yuran pensijilan 300 ataupun 250 tu, tuan-tuan bayar sendiri terus kepada kaunter CIDB. Bukan bayar pada universiti, bukan bayar pada saya, bayar terus pada kaunter untuk dapatkan sijil bila tuan-tuan telah lulus nanti. Setelah dikeluarkan surat dari CIDB kata tuan-puan dah lulus program. Dan built-in ready juga untuk OTHM qualification. Again, tidak ada sebarang tambahan kata orang tu assessment, tapi ada tambahan kos. Untuk CIDB tambahan kos RM200.5 ataupun RM300 untuk sijil. OTHM ada tambahan kos yang lain. Tapi kita akan bagi harga yang saya boleh agak-agak lebih kurang 1/4 daripada harga pasaran. Sebab tuan-puan telah pun menyertai program. Katalah harga pasaran 8,800, so 1/4 daripada situlah, lebih kurang lah, bahagi 4. Itu lebih kurang yang kita tawarkan kepada pelajar kita yang mana telah melalui program dengan pihak universiti. Tidak perlu menambah nilai ataupun menambah harga sepenuh seperti mana kita tawarkan dalam pasaran. Harga yang kita beri adalah harga diskaun kepada alumni Universiti Malaysia Perlis. So ini semua embedded, ready, built-in ready. Tidak perlu ada penilaian baru. Cuma maklumkan, kata okey saya nak CIDB, saya nak OTHM, saya nak universiti juga, ataupun saya nak SKM juga, saya nak juga sijil tamat latihan. So ada 5 sijil. Kalau tuan-puan ambil semua package yang kita tawarkan, ada 5 sijil yang akan dapat daripada program yang sama kita laksanakan selama setahun ini. Sekurang-kurangnya paling tak ada pun 2.
universiti dan juga sijil latihan, tamat latihan daripada Megajati. Paling tak ada pun 2 ni saja. Sekejap lagi saya tunjuk di depan lagi. Okey, well structured. Kedua-duanya telah pun kita susun melalui kerangka yang telah saya sebutkan tadi. Module by module, assessment by assessment, step by step di dalam LMS dan juga dalam kerangka kurikulum yang telah kita bangunkan dan telah kita endorse di peringkat universiti. So semuanya ready. Maknanya tidak ada orang yang kita dah laksanakan secara Megajati saja lebih 1,500 orang dah. Jadi pengalaman yang tu kita dapat untuk memperbaiki program daripada masa ke semasa lah. Tapi kita buka jugalah kalau tuan-puan rasa ada lagi isu ataupun ada lagi masalah dekat program yang boleh tuan-puan beri maklum balas untuk menambah baik, sila maklumkan pada pihak Megajati ataupun pihak tenaga pengajar untuk kita perbaiki isi kita ya. Baik, 10 ke 12 bulan saja tempohnya. Kalau intake bulan November, maknanya kita akan mula bulan 12, lebih kurang bulan 11, 12 tahun depan 2023 tamat. Cuma konvo tu saya tak tahu Dr. Nasrul sebut tadi, sama ada sempat ke tak sempat untuk ambil tahun depan juga, tapi saya rasa universiti kena mungkin nak kena catch up sesuatu lah. Kalau tak, calon akan terlepas untuk konvo 2024 tapi yang tu kita serah pada pihak PDCI lah untuk menyelaras semula lah. Sebab apa yang berlaku sekarang, intake November 2021 tahun lepas, mereka tidak dapat menyertai konvo minggu depan ni sebab timing dia lapping. So mereka kena tunggu tahun 2023 konvo. Jadi tuan-puan, mungkin ada sesuatu yang boleh dibuat oleh pihak universiti untuk kata orang tu menyelaras ataupun dapat sekurang-kurangnya join konvo pada tahun yang sama tahun depan. Saya tak tahu, ini kita pulang pada pihak PDCI untuk penyelarasan. Okey, dan kita belajar sepenuhnya menggunakan portal. LMS ni mungkin tuan-puan pernah dengar atau mungkin tak pernah dengar. Tapi istilah lain adalah portal, portal pengajian. Rupanya pun lebih kurang macam kartun tu lah. Ada belah kiri panel dan juga belah kanan adalah konten. Dan saya cadangkan belajar sekurang-kurangnya menggunakan tablet ataupun menggunakan komputer lah. Ambil masa yang proper, ambil timing yang proper lah. Sebab walaupun boleh guna juga handphone sebenarnya, tapi tak berapa kondusif lah, tak berapa kondusif. Paling kurang allocatekan lebih kurang 4 jam hingga 6 jam seminggu. 4 jam hingga 6 jam seminggu untuk belajar benda ni. Maknanya kalau satu hari sejam ataupun satu hari 2 jam pun dah cukup, dah lebih daripada cukup. Tapi kena belajar bersungguh-sungguh lah. Belajar betul-betul lah. Dia bukan jenis buka boleh faham dia kena baca juga, mungkin kena buat catatan dan explore lain, mungkin kena googling lagi, kena cari lagi maklumat dan sebagainya. Okey. Satu saja kelas 1 bulan yang sinkronus, yang segerak. Kelas segerak hanya satu sebulan. Maknanya tidak akan menjejaskan masa tuan-puan nak kena hadir setiap petang ke, setiap minggu ke, ataupun setiap Sabtu Ahad ke, tak ada. Hanya satu kelas yang sinkronus ataupun yang segerak. Maknanya segerak ni ada teacher yang akan guide dan boleh bersema dengan dia lah. Dan lain pada tu semua kelas berbentuk rakaman. Maknanya hanya satu sebulan. Saya ulang. One online weekend synchronous class monthly. That one tu antara 2 hingga 6 jam. Ada yang buat 3 jam, ada yang buat 4 jam, terpulang kepada bilangan modul yang ada pada hari berkenaan lah ya. Okey. Ini bagus. Ada satu gathering meeting at the end of the courses. Satu meeting yang pada masa sekarang kita set malam sebelum convocation. Macam ni nak convo 22 hari bulan minggu depan, 21 malam tu ada satu gathering meeting. Bukan meeting lah, ada lebih pada jamuan lah. Dan pada convocation 29 hari bulan November, jamuan dia pada 28 hari bulan malam. Itu melibatkan lebih kurang 40 atau 50 orang. 50 orang lebih peserta yang akan convo pada hari 29. Maknanya sekurang-kurangnya kita akan jumpa dalam konteks ni paling kurang pun sekali dalam convo ataupun malam sebelum convo kita ada dinner ataupun datang untuk pendaftaran secara bersemuka sekali, datang lagi sekali untuk buat convocation. Itu minimum, maknanya tidak ada perjumpaan di luar secara untuk kelas langsung di luar. Okey, ada assessment KA dan PA. Sorry, saya silap tulis kat situ. KA dan PA yang akan dipakai segerak. Maksud segerak ni, assessment tu lah dipakai untuk universiti, assessment tu kita pakai untuk CIDB, assessment tu lah kita pakai untuk OTHM. Jadi kalau tuan ambil ketiga-tiga, satu assessment saja, selesai. Semua tiga-tiga persijilan tersebut. Tidak ada assessment tambahan. Kecuali satu daripada pihak universiti, fakulti akan adakan satu peperiksaan
Tapi satu je lah, satu perusahaan untuk semua calon lah. Itu keperluan bagi pihak universiti ya. Ada juga presentation, coursework, modular assessment. Kalau diperlukan oleh pihak tenaga pengajar, yang ni kita akan serah pada tenaga pengajar. Tapi buat masa sekarang tidaklah beban. Kita tahu tidak ada beban yang barulah. Tuan-tuan boleh bekerja macam biasa. Exam 3 jam yang disebutkan tadi oleh universiti di bulan yang ke-10 lebih kurang. Di bulan ke-10 dalam pengajian ni ada satu exam yang dilaksanakan oleh pihak universiti lah. Dan of course ada convocation di Perlis. Convocation di Perlis, sidang yang akan diberikan kepada PDCE keseluruhannya pada pesta convocation di universiti. Maknanya hadir sebagai calon yang akan memakai jubah semula untuk naik ke atas pentas menerima skru daripada pihak universiti. Baik. Ini offer untuk closing yang saya sebutkan standard package dalam harga price tag yang kita letakkan adalah ini. Sekurang-kurangnya 2 sijil. Satu sijil sebelah kanan tu, satu sijil sebelah kiri, mata-mata CPD dan juga sijil daripada universiti, diploma, bachelor ataupun master. Megawati Academy akan beri certificate of completion dengan mata-mata board, MBOT, RSM dan CIDB, CCD. Jadi itu package yang standard. Jadi sekurang-kurangnya ini akan dapat. Sekurang-kurangnya. Kalau tuan-tuan nak tambah CIDB package. Tambah CIDB package dengan cukup syarat CIDB. Untuk mengambil package CIDB, mesti cukup syarat CIDB lah. Sebab kita nak hantar result tu ke CIDB. Kalau tak nanti bounce, patah balik. Tak cukup syarat. Jadi kena check. Sebab tu dalam borang pendaftaran kita ada 2 syarat. Syarat mandatory dengan syarat optional. Kalau cukup syarat optional boleh ambil sijil CIDB. Kat sana ada lagi 3 pensijilan. Satu lagi maknanya universiti, CCD, Certificate of Completion, dan juga sijil daripada CIDB. 3 sijil. Okay, nak baca apa kat bawah tu? Tak payah baca. And then satu lagi, ataupun ambil Standard Plus OTHM. Standard Plus OTHM maknanya kita skip CIDB. Mungkin tak cukup syarat CIDB ke apa, kita skip, kita ambil OTHM pun boleh. Yang ini tadi tambahan 200.5 ataupun 300, bayar terus pada CIDB. Tidak ada bayaran tambahan daripada pihak universiti. Yang ini tambahan, saya boleh kata lebih kurang 25% daripada harga pasaran. Diskaun lebih setengah. Lebih setengah diskaun daripada harga pasaran. Jadi yang ni bayar kepada pihak penyedia latihan Megawati untuk kita hantar result tuan-puan terus ke UK. Dan kalau nak lagi ambil story semua sekali. Ini pun tak cukup semua ni, ada satu lagi sijil yang saya tak letak kat sini, sijil SKM bagi mereka yang nak ambil SKM tahap 2, 3 ataupun tahap 4 bersama dengan pihak universiti. Maknanya dalam program yang sama, all in one ni sebenarnya tak cukup satu, which is SKM, sijil kemahiran Malaysia daripada pihak JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran, yang akan dilaksanakan oleh universiti sepenuhnya. Itu dilaksanakan oleh universiti. Maknanya saya kena buat satu slide lagi, all in one package plus SKM. Kalau nak, so ada 5 sijil dalam satu pengajian sama lebih kurang 1 tahun ni. Jadi tuan-puan boleh nilaikan sendirilah betapa seriusnya yang kita letak program ni untuk pasaran yang kita nak tawarkan kepada rakan-rakan kita dalam bidang pembinaan dan pengurusan fasiliti. Baik, saya rasa saya nak berhenti situ dah. Habis dah. Jadi kita tengoklah kata orang tu, saya harap ada Q&A yang boleh saya bantu untuk menjelaskan perkara. Dan apa yang saya ingin katakan, mereka yang konvo minggu depan ataupun 2 minggu lagi ni, 22 dan 29 hari bulan, 63 orang tu mereka telah buat keputusan tahun lepas ataupun tahun yang sebelumnya 2020. Jadi mereka konvo pada tahun ni. Jadi tuan-puan kalau buat keputusan pada malam ni, insya-Allah akan konvo mungkin tahun depan ataupun tahun 2023 tu pulang pada pihak universiti bagaimana nak susun lah. Tapi maksudnya kita kena do something lah. Yang pertama, improvement kepada pensijilan. Mungkin kita kata nak belajar buat apa susah payah, kita dah kerja okey. Yes, kita dah kerja okey memang betul. Tapi kadang-kadang kata orang tu, sijil akan memberi nilai tambah kepada kerjaya kita. Saya diberitahu hari tu, saya jumpa seorang pegawai tinggi JKR jugalah. So dia agak junior berbanding beberapa orang senior yang lain. Tapi bila dalam pemilihan jawatan untuk naik ke satu jawatan yang sangat besar di JKR tu, agak besar jugalah. Jadi beliau hanya menambah satu sijil yang di peringkat antarabangsa melalui project management punya sijil. Dan kat situ dia ada value added yang cukup besar yang dilihat oleh menteri, sebab pos dia tu ditawarkan oleh menteri. Jadi oleh kerana
satu tambahan sijil saja dia boleh menyaingi beberapa kawan dia lain yang lebih senior yang tanpa sijil berkenaan. Jadi itu kita tak tahu, itu rezeki masing-masing. Tapi apa yang ditawarkan oleh pihak universiti untuk membantu mendapatkan persijilan tumpuan yang tepat, yang kita rasa tidak main-main, yang kita beri satu nilai tambah yang cukup besar, faedah yang cukup besar untuk tumpuan kata orang tu mendapatkan persijilan berkenaan dengan rasa selesa lah. Sebab 63 orang calon tadi yang dapat sijil SKKP CLB 40 orang lebih, 46 orang ke tadi Dr. Nasir sebut. So yang 20 lagi tu sama ada mereka tak cukup syarat CLB ataupun mereka memang purposely dah ambil sebelum ni dengan cara yang lain. So mereka tak mau lagi. Tak perlulah sebab daripada ada sijil tu. Contohnya dia dah ada CCPM. Kemudian dia datang ambil master. So takkan ambil dua siswa, tak perlulah. So ada 20 orang yang tidak dapat sijil CIDB SKKP. Dalam tempoh tu juga ada yang mengambil sijil UTHM. So mereka dapat 3 set dan 4 set yang keempat melalui sijil tamat latihan Megati Akademi dengan mata-mata CCD. Jadi ini semua kita tawarkan dengan penuh teliti supaya tidaklah kata program tu macam sangat senang, sangat apa semua. Tidak, kita ambil perhatian yang berat untuk memastikan kualiti dan juga penyampaian program berada pada satu tahap yang outstanding berbanding program-program yang lebih kurang sama yang berada di pasaran yang lain. Jadi saya berhenti di situ. Terima kasih Ajah ambil masa yang agak lama. Saya tak tahu start berapa tadi, tapi saya rasa lebih 30 minit. Saya serah semula kepada pihak universiti untuk seterusnya. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Arkam atas perkongsian sebentar tadi. Okay, saya buka untuk soalan sebab kita pun dah pukul 10.20 ni. So, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, sama ada soalan yang berkaitan dengan PDCE sendiri atau Unimap sendiri ataupun berkaitan dengan perakan pintar kita, Mega Jati. Dalam kita ada Dr. Nasrul, kita ada Dr. Arkam. So kedua-dua personel ni boleh menjawab lah soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan-puan yang sekarang masih bermain di Minda sebelum belum lagi buat keputusan nak join program professional Unimap ni, yang belum lagi rasa macam tak nampak lagi jalan nak sambung tu. So bolehlah tanya, mungkin ada soalan-soalan yang boleh kita jawab. Okey, salam. Kalau saya sekarang umur 25 tapi nak masuk program master, boleh ke? Umur tak, umur tu boleh, cuma laluan tu kena ada degree sebelum nak sambung ke master dan pengalaman simple sedikit. Atau nanti kita minta apa ni Dr. Nasrul ataupun Dr. Akam jawablah soalan tu. Okey, kemungkinan yang soalan-soalan yang masih lagi bermain-main di Minda tu, dia Cik Faiz, nanti kita minta kedua-dua panel kita akan jawab sekejap lagi lah, InsyaAllah. Okay, so kalau nak jawab Dr. Nasrul pun ataupun Dr. Akam boleh jawab soalan daripada Cik Faiz tu. Dia ada degree dengan 1 tahun pengalaman, tapi nak tahu lah 1 tahun pengalaman tu bidang apa. Adakah boleh untuk dia mohon master professional di Unimap? Sila Dr. Saya rasa dalam hal ni kita tengok syarat yang umum. Kalau syarat umum tu minimum qualification, saya rasa macam lepas, right? Sebab kalau background dia background yang berkaitan dalam bidang berkaitan, sama ada master, sama ada construction atau facility management, saya rasa okey tu. Cuma mungkin kalau bercadang untuk kompetensi CIDB, mungkin itu tak lepas lah. Sebab kompetensi CIDB itu berdasarkan pengalaman kerja memang banyak lah kata, atau tinggi juga lah kata. Right. So jawapannya boleh. Untuk syarat umum saya rasa boleh, memang boleh, InsyaAllah. Syarat umum untuk universiti boleh, tapi kalau Tuan Faiz nak ambil SKKP CIDB, Tuan Faiz kena ada lagi pengalaman ditambah dengan pengalaman yang lebih sikit lagi. Sebab syarat CIDB dia ada plus another a few years of experience on the field. Maksudnya dalam especially facility lah. Facility tu dia agak detail. Dia mesti ada degree yang dalam bidang facility plus pengalaman dalam facility juga. Tapi itu sebenarnya mungkin selepas tahun dah dapat master professional tu, mungkin ada ketika tu mungkin dah ada lah pengalaman tu akan bertambah lah.
Okey, Syed Faiz boleh ke jawapan tu? Oh, ada soalan daripada Cik Azad ni. Cik Azad adalah pejabat awam. Adakah boleh mohon di bawah hadiah latihan persekutuan? Rasanya macam tak boleh kot rasanya. Cik Abdul Nasrul, saya rasa untuk Ada latihan hadiah. persekutuan untuk penyawat awam kan? Ya, Ah, betul. Saya rasa saya tak lepas sebab hanya kalau tak silap saya tak pasti lah, tapi kemungkinan besar hanya melibatkan program MQA saja. Kalau tak silap saya tak sure. But on top of that, selain daripada situ, kita juga ada menyediakan yang tadilah pinjaman daripada pinjaman daripada PTPK. Okay, yang mana kalau PTPK saya rasa interest dia mungkin less than 1% saja. Right? Less than 1% saja. But again, apa yang kita cuba buat, apa kita cuba tawarkan ni adalah untuk adult learners yang sedang bekerja. Okay, yang mana macam tadi Dr. Akan cakap tak perlu nak berhenti kerja. Okay, boleh kerja macam biasa. Dan tidak mengganggu lah waktu kerja dalam hal ni, right? But on top of that, kita akan check nanti lah, kita akan check dan kita akan maklumkan nanti kepada Cik Azad nanti lah. Cuma Cik Azad, saya nak tambah sikit. Kalau yang PTPK tu, Cik Azad kena melalui SKM lah. So another tambahan sijil kemahiran Malaysia tu bagi membolehkan Cik Azad membuat permohonan pinjaman daripada PTPK lah. Itu extra lagi sijil lah yang macam mana Dr. Akam bentang tadi, another additional package untuk sertifikat ditambah, iaitu kalau kita boleh letakkan itu di bawah pembiayaan PTPK lah. Okay, ada soalan lain lagi ke yang nak tanya? Ya, Cik Hanif. Sila Cik Hanif. Assalamualaikum tuan puan. Maaf, saya cuba type tadi, tekan enter tu dia terus submit pula. Okay. Okay. Soalan saya macam ni. Okay, saya basic saya electrical lah. Saya bidang electrical, ada diploma dan attachment. Dan saya pun sekarang bekerja dalam bidang kontraktor. Jadi saya lebih berminat untuk sambung kepada master bachelor untuk facility management untuk bolehkan saya dapat F01. Tapi untuk SKKP CIDB saya lebih cenderung kepada CPM electrical. Boleh ke benda tu kita merge kan? Terima kasih Cik Faiz tadi. Apa nama tu? Faiz. Hanif. Macam ni, minta maaf. Minta maaf tak boleh macam tu sebab CCM CIDB dia ada set of modules dia yang lain. Untuk FM boleh kerana tu ambil FM Bachelor dan ada kelulusan diploma. Pengalaman kerja berapa lama tadi? Cik Saya pengalaman kerja saya buka syarikat daripada 2016 lah yang saya bergerak sendiri. Yang sebelum ni lebih lah kot. Okey. Saya lebih lah. Okey, baik. Boleh ambil SKKP FME. FME sini daripada CIDB. Saya tak share screen ya. Sekejap saya share screen. Okey, untuk kes macam ni, tapi kita sebenarnya boleh buat bukan boleh buat. Sekejap saya akan saja. Boleh bukanlah maneuver, boleh customize boleh customize setiap calon. Contohnya macam kes yang sedang dibangkitkan sekarang. Contohnya kat sini kita punya kelayakan mandatory kat sini, katalah tadi sila lihat di sinilah. Tadi kalau kita nak masuk program bachelor sebagai contoh, diploma, ini bachelor bachelor sama saja, maknanya diploma tu dah ada memang lepas, atau diploma selain pun kita maknanya dah selesai dah yang atas tu, atau SKK ataupun SKK CIDB ataupun AO Judgement, semua memang lepas, tak ada masalah. Berumur lebih 23 tahun pada tahun permohonan dan ada pengalaman lebih kurang 6 bulan. Dan kalau nak pergi ke CIDB, kita kena tengok yang ni pula. Syarat pertolongan CIDB, dia akan pergi ke sini dan lihat program
untuk FME lah, sebab walaupun FMM dia nak degree, walaupun kita ambil program tahap di bachelor, tapi tak boleh ambil FMM kes ni. Contoh saya tengok FMM dekat CIDB dia masih nak degree. Sejahtera bangsa, sarjana muda dan seterusnya lah. Jadi untuk cik yang bertanya ni, kita boleh bagi FME sebab dia ada diploma kat sini. Diploma pembinaan dia nak pengalaman 8 tahun minimum. Jadi saya rasa dah cukup lah. Maknanya kes ni dia jadi customize. Ambil bachelor in FM, CIDB, SKKP, FME. Sebab dia punya modules kita boleh tukar. Tapi kalau pergi ke daripada FM bachelor lompat pergi ke CM, itu dah pakai modul lain. Jadi tak boleh nak compatible kat situ tuan. Ya, jadi untuk kes tuan ni saya cadang ambil FM bachelor, kemudian ambil SKKP CIDB FME. Untuk OTH. Okey, baik. Okay. Boleh Lagi. ke? Okey, soalan tu Hajah ada kat situ. Okey. Untuk soalan ni puan ke Cik Fida Din ni, untuk PTPK tu, okey, permohonan loan kepada PTPK akan dibuat oleh pihak universiti, tetapi pihak puan kena register melalui MySpark terlebih dahulu, dan dia ada proses untuk you menduduki peperiksaan secara PPT tu berdasarkan NOS yang berkenaan lah. So pendaftaran di MySpark itu pihak pelatih kena buat sendirilah. Tapi setelah you mendaftar dan dapat pengesahan pendaftaran semua, kita akan uruskan permohonan loan di PTPK tu. Berdasarkan pengalaman kami lah. Sekarang ni kita dah submit kepada pihak PTPK 5 permohonan. Alhamdulillah lah. InsyaAllah permohonan tu berjaya lah. Setakat ni lah. Sebab bila kita melalui semua proses tu dan tak ada masalah, insyaAllah lah sebenarnya kita akan loan tu boleh diluluskan lah, insyaAllah. Okay, ada lagi soalan ke? Ya, ada soalan tadi kita terlepas ke atas tu. Saya berkelulusan ijazah bukan teknikal, pengalaman kerja bukan construction. Diploma. Jadi Cik Karim ni boleh cerita sikit tak apa yang boleh supaya kita boleh customize kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, saya berkelulusan ijazah dalam bidang pengurusan awam. Kemudian pengalaman kerja saya ni saya pernah kerja dengan pemaju tapi dalam bidang sales operation lah. Okey. Jadi dalam bila saya tengok kos ni macam dia punya syarat nak masuk tu macam susah juga kan. Kemudian kita confirm dengan pihak tuan ni sama ada saja. Tuan umur berapa, minta maaf tanya tuan? Ya. Umur 43. 43, okey. Dan sekarang kalau ikutkan kerja sekarang ataupun bisnes sekarang dalam bidang pembinaan ke? Bukan, saya bekerja dengan pemaju tapi bukan dalam bidang pembinaan lah, pada bahagian bidang jualan lah. Oh, jualan. Okey. Jadi tuan cadang nak ambil macam SKKP, CIDB program bachelor pembinaan ke? Ya, betul kan. Okey, ada expose kepada pembinaan punya ni tak tuan? Pembinaan punya, walaupun kita dalam jualan, dalam sales, tapi mungkin kita ada terlibat dengan technical pembinaan tu, technical tu ada terlibat juga. Saya ingat tingkat asas tu ada lah. Ada lah. Okey, kalau dah ada, tadi tuan kata ada degree kan? Ada degree, and then umur 43 sekarang. Maknanya kalau saya customize secara ringkas, tak perlu ambil diploma, terus boleh ambil degree CCM lah, Construction Management level 5 CIDB. Kalau cukup syarat untuk ambil pilihan CIDB, kita boleh bagi sekali CIDB punya sijil. Tapi dengan umur 43 saya rasa tak perlu buat diploma balik, terus pergi ke bachelor. Ini saya punya ringkasan feedback lah. Tapi tuan bila isi borang nanti dan bawa ke jawatankuasa pemilihan, mereka akan menilai semula lah adakah apa yang saya maklumkan ni tepat lah. Tapi setakat pengalaman yang kita ada calon yang tidak ada diploma,
dengan umur yang kita rasa sudah pun ada pengalaman yang mencukupi, dia ada ST, sebenarnya tenaga BO. Jadi kita terus tawarkan dia CCM tahap 5 bachelor. Jadi boleh dengan customizable program yang berdasarkan case by case kita boleh decide macam tu. Dan dari segi permohonan SKKP tu tadi macam mana dah? SKKP dia berlangsung secara embedded. Maknanya kalau pergi SKKP, sekejap saya tunjuk Sekejap the entire screen, saya share semula. Syarat CIDB SKKP untuk bidang pembinaan CCM. Okey, ini CCM. Maknanya tuan dah ada sarjana muda, bukan pembinaan. Maknanya minimum 5 tahun saja. Maknanya walaupun kita dalam sales, tapi sales di developer side untuk sarjana muda dalam bidang pembinaan, yang bukan pembinaan, maknanya 5 tahun pengalaman memang boleh buat serentak lah. Memang boleh buat serentak. Jadi kalau tuan rasa sesuai, boleh buat bachelor in CM. Tengok kurikulum dia dekat sini. Saya tunjukkan kurikulum structure kat sini. Boleh terus tengok ini dia punya modul lah. Daripada sini modul 1, Fundamental Construction Management Competency, Tender Management, Mobilization, Construction Planning Implementation. Kemudian naik yang ke sini, naik yang ke main sini, CCM ni. Project handing over dan sebagainya. Jadi untuk mereka yang dalam bidang sales, sebenarnya ada advantage memiliki bachelor dalam bidang pembinaan. Satu lagi lah kita panggil second bachelor lah. Ini pun satu selling point yang kita selalu kata. Tak semestinya kita dah grad dalam bidang bukan pembinaan, tiba-tiba kita nak masuk satu lagi, maknanya kita akan dapat advantage yang lebih besar bila kita ada second bachelor kat sini lah. Itu makluman saya lah, mungkin Dr. Nasrul ataupun Hajar nak tambah, silakan. Ataupun ada soalan tambahan lagi daripada tuan, silakan. All in package untuk Fida tanya tadi. Mungkin Cik Karim tadi nak tambah soalan, silakan. All in package, kursus apa tu? Beritahu kursus dulu. Sebab saya tak boleh nak ikut tadi. Kursus apa? Untuk Fida Din ni tadi. Cik Fida Din. Fida Din nak mohon CCM. Bachelor CCM. CCM maknanya 13,008 kan? 13,008 campur dengan 200 SKM. SKM register 300. Oh, SKM, okay, sorry. SKM 300 lah. 13,008 campur SKM satu level 300. 300. Campur SKKP 300. Tapi bachelor. Okay. Bachelor ni dia kena buat 2 level lah, sebab bachelor ni dia akan masuk dengan SKM tahap 4. So dia kena bayar 600 lah. Okey. Additional untuk register MySpike. Saya letak sini lah, 13,800 MySpike SPIKE RM 600 sebab 2 level. 2 level, betul. CIDB SKKP 300 tahap 5 dan juga OTHM OTHM tahap 6 untuk program ni. OTHM tahap 6 dia akan sekarang harga pasaran dia tahap 6 is 68. Saya jangka lebih kurang 28. Okey. Tu banyak sangat. So ini jumlah seluruh yang untuk semua 5 sijil yang ditawarkan dalam untuk kes Fida. Okey. Menjawab pada Cik Fida tadi tu, kalau dia buat PTPK loan, total yang dia akan dapat pinjaman daripada PTPK adalah 17,800. Yang dia akan terima lah. 17,800 ya, betul. Yang atas tu 13-14. Okay. Itu anggaran kasar yang kita boleh bagi lah, 13,800 campur 600 campur 300 campur dengan 2800, so 17,500. Maknanya RM300 ada ekstra kat situ lah untuk master. Okey, tadi Cik apa tadi Cik Karim ni, kalau ada soalan tambahan begitu. Kemudian Cik Azad maklum diploma sertifikat. Okey, komen. Okey. Okey, dia gini, yang kita tawarkan bukan program untuk facility management healthcare yang kita buat adalah program FM specialist.
FM specialist dalam sistem kita punya sistem kita buat dengan jadi USM tak bisa tengok lah, tapi saya nak tunjuk program tu ada kat sini. FM specialist untuk healthcare services. Dia adalah berdasarkan kerangka yang ni, healthcare services, dan dia datang untuk program universiti di peringkat master untuk dipilih pengkhususan. Master FM untuk dipilih pengkhususan. So master FM yang ambil dengan universiti, saya tunjuk OTHM. Master FM yang dia mengambil dengan universiti, dia akan dapat special sikit. Bukan 5 sijil, kalau dia ambil full package, dia ditawarkan 6 sijil lah. Satu dia akan dapat, kalau dia ambil FM level 7 ini, Facility Management Professional level 7 untuk master dia, dan dia boleh ambil satu lagi FM Healthcare yang ni, level 5. So untuk master FM advantage dekat program universiti, kita ada 6 sijil. Untuk bagi tu dia, saya tak tahu lah, bawa balik dengan lori nampaknya sijil ni banyak sangat. Satu ambil yang Gayati punya sijil tamat latihan, mata CCD 4 lembaga tadi. Lembaga apa tadi? Lembaga Jurutera Malaysia, Lembaga Teknologis, Lembaga Pembinaan CIDB, Lembaga RSM. RSM bukan lembaga, Royal Institute of Surveyor Malaysia. So 4 satu sijil, kemudian sijil universiti, Master Professional in Facility Management, yang kita tawarkan juga SKM tahap 3-4 di program yang sama. Kita tawarkan juga CIDB SKB CIDB boleh ditawarkan pada tahap 5, FMM sahaja. FMM, sebab CIDB tak ada tahap 6. OTHM tahap 7 yang saya mark tadi, yang ni, dan juga satu lagi OTHM Healthcare Specialist tahap 5. Jadi bawa balik 6 sijil. Itu boleh kita beri pada mereka yang ambil FM di Universiti Malaysia Police. Program lain tak macam itulah. Sebab hanya FM kita bagi tahap 5 untuk healthcare. Kalau nak nak diulaskan apa yang saya mark kat sini, program di UIA Unimas tu tidaklah sama dengan program yang kita buat, antara sebab kita dengan kerangka kelayakan Eropah. Itu satu perbezaan lah. Tapi yang lain-lain tu saya rasa saya tak perlu ulas lah. Sebab masing-masing universiti dia memiliki program masing-masing lah. Okey, baik. Semua program yang dibuat di universiti yang saya sebutkan tadi lah, dia datang dengan 6 sertifikat. Walaupun demikian, dia ada walaupun demikian, bagi mereka yang dalam bidang FM, bachelor, master dan juga diploma, oleh kerana FM specialist kita ni di tahap 5, maknanya tuan-puan tidak perlu menunggu untuk dapat tahap 7 kemudian baru ambil tahap 5. Maknanya tuan-puan juga boleh ambil tahap 5 beserta dengan beserta dengan OTHM di peringkat diploma sekalipun. Contoh, kita ambil diploma FM. Bagi mereka yang ambil diploma FM, SKKP yang kita tawarkan adalah FME tahap 4, yang ni FME tahap 4, dan juga OTHM tahap 5. So OTHM tahap 5 untuk FM ada kat sini. Dan dalam masa yang sama dia juga boleh ambil salah satu daripada semua ni dengan tambahan kos lah. Maknanya untuk FM 5, 6 dan 7, ketiga-tiganya boleh diambil program FM specialist kalau nak dengan tambahan kos. Berbeza dengan soalan tadi kan. Okey, saya rasa itu harap jelas lah. Tak jelas mungkin boleh tanya soalan susulan lah. Sila, ada lagi? Tadi rasa Cik Amir Isa ada angkat tangan tadi. Ada dia masih lagi dalam talian ke macam mana? Silakan. Ada soalan yang dah dijawab ke? Oh, dah keluar dah. Dah ada dekat ni dah. Cik Amir. Okey, sijil elektrik SKM tahap 2 tapi bekerja dalam bidang mekanikal, diploma. Untuk SKM tahap 2, umur berapa? Saya perlukan tahu umur sikit dan sekarang kerja sebagai apa. Dan kita boleh customize. Sebab kalau cukup syarat dan tahap 2 SKM tu, katalah SKM tahap 2, boleh buka mic, kita nak tanya sikit Cik Amir ni. Umur berapa sekarang? Hello, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Saya Muhammad Amir. Ya, tuan. Okey, saya berumur 22 tahun. 22 tahun Okey, so kalau 22 tahun SKM tahap 2 dari mana tuan? Daripada sekolah menengah. Sekolah menengah. Maknanya di sekolah menengah ada SKM tahap 2. Saya ambil dalam bidang kemahiran. Okey, baik.
And then boleh kita tawarkan diploma terus lah. Sekolah menengah mana waktu? Boleh beritahu? Saya sekolah dekat SMK Seri Ampang. Oh, dia ada SKM terus tahap 2 Ada SKM. Ya betul. Okay. Dan kita tawarkan mungkin kalau bidang electrical mechanical ni CVS ataupun MCE lah, MCE 3, tahap 3 SKM, dan juga diploma professional in site supervision ataupun facility management. Dua-dua tu boleh. Okey. Lepas tu Pak, berapa anggaran kos dia kalau saya nak ambil diploma tu? Okey, kalau anggaran kos sekali lagi jom kita buat untuk diploma 9800. Saya tulis sini diploma. Kemudian SKM tahap MCE 3 300 expired. 300. Kemudian CIDB umur tadi berapa? 22 23 tahun depan. Tahun 3 boleh dapat dah CSS lah. CSS kalau ambil ni saya tulis full package 200.5 CIDB dan juga OTHM ini tahap 5. Tahap 5 tahap 5 sekejap 58 dalam 18. Ada lagi yang tertinggal je? Tak ada kan? 1, 2, 3. Okey, semua ada kan? Okey. Ini lebih kurang. Tapi sekurang-kurangnya dengan ni saja pun dah dapat 2 sijil lah. Kalau tambah dengan SKM boleh buat loan daripada tabung. Kemudian kalau tambah CSS 200.5 lagi, rasanya 23 umur rasanya boleh. Sekejap saya tengok CSS. Kita cuba customize lah ada kat sini menengah 5 tahun pengalaman. Kalau umur sekarang 22 maknanya boleh. Kan sebab 3 tahun. 18, 19, 20, 21, 22. Tahun depan 23 memang minimum dapat 5 tahun. Kita ambil pendidikan sekolah menengah tu sebagai syarat untuk CSS tahap 3 4. Boleh. So itu pengiraan kasar yang kita boleh bagi tahu. Untuk SKM tahap 3 dia kena ada 3 tahun pengalaman. 3 tahun pengalaman ada sebab SPM tadi dia ambil SPM dan tahap 2. Okey. Sekarang ni umur apa 22 Cukup. Okey. Right. Okey, sekejap satu lagi ni ada apa tu? KWSP. Full package tu maksudnya termasuk yang ni ke Cik Idi? Termasuk CIDB, termasuk OTHM ke yang tuan maksudkan mengenai KWSP untuk full package tu? Okay, boleh begitu khusus apa tadi? Saya akan kirakan lebih kurang. Khusus apa Cik Idi? Sebab kita boleh kira. OTHM boleh, Dr. Arkam, OTHM boleh gunakan KWSP untuk pengeluaran? Dia rasanya surat bergantung pada surat universiti kan? Bergantung pada surat universiti. So far kalau offer letter kita letak yuran kita. So dalam hal ni yuran kalau depend. Kalau degree is 13.8. Kalau degree is 13.8. Cuma dalam KWSP ni hanya 30.8 saja sebab that yuran reflect nama program dan nama program tersebut hanya boleh diterima oleh KWSP. So kalau katakanlah yang lain tu kalau yang yuran untuk SKM dan semua tu yang tu kena sendiri nanti. Sama juga dengan OTHM kalau plan macam tu. Alright, say. CIDB SKKP CCM lah. M300. So ini semua kos yang berkenaan lah 13 campur 600 13.8 campur 600 campur 28 campur dengan 300. So itu yang boleh dibuat oleh pihak industri, maknanya tuan-puan akan customizable dia boleh customize sebab tu kita tak letak semua the full package. Kalau tak nilai tu akan jadi tinggi, tak semua orang memerlukan semua sijil tu kan. Jadi bagi mereka yang rasa ada keinginan untuk dapatkan semua sijil, dan kita boleh ambil kesemuanya. Itulah kos keseluruhannya Cik Idi Cuma kalau Cik Idi nak gunakan PTPK loan tu mungkin amount tu boleh lah untuk cover keseluruhan package tu. Tapi Cik Idi kena
ambil maklum bahawa untuk SKM dia punya proses adalah ni lah, ada kena register di MySpark. Lepas tu ada lagi beberapa proses yang kena lalui lah, termasuk kena menduduki peperiksaan untuk dapatkan SKM tu lah. Itu kalau kata kalau nak cover semualah. Kalau KWSP seperti Dr. Nasir beritahu, kita cuma boleh cover yang 13,800 tu lah. Okey, yang lain-lain tu saya tak pasti sama ada boleh buat claim lah nanti yang untuk OTHM tu dengan apa tu? Dengan KWSP tu, yang tu CED kena direct dengan KWSP lah. Bagi pihak Unimed kita boleh bantu in term of yang 13,800 tu, insyaAllah dengan surat tawaran kita CED boleh claim, boleh menggunakan akaun 2 pendidikan di bawah KWSP lah. Okay. Lain soalan silakan. Okay, ada lagi soalan ke? Ya, Cik Reza. Sila Cik Reza Aziz. Soalan apa tu? Waalaikumsalam. Cik, apa ni, saya kan ni bekerja dalam bidang mechanical. Ya. Yang firefighting lah. So saya sebelum ni diploma saya tu dia diploma dalam industri elektronik. Okey. Jadi kalau saya ambil sarjana dalam mechanical tu tak ada masalah ke? Okey, sekejap sekarang pemegang diploma elektronik Diploma industrial elektronik daripada mana? KBN daripada German Malaysian Institute. JM. Okey, JMI. Okey, lepas tu degree ada tuan? Degree tak ada. Okey, kita syarat master kita mesti memiliki mana-mana degree. Degree apa pun kita tak kisah. Jadi kalau tuan punya kes sekali lagi, apa ni, saya ambil bachelor ke macam mana? kita ambil bachelor dulu tuan. Tidak ya. Okey. So tuan sekarang firefighting fire alarm panel Fire alarm panel. Fire alarm panel lah. Jadi boleh buat FME lah, pada pandangan saya buat FME, Facility Management FME pula. FMM sekejap saya tunjuk FMM, ambil yang khusus University Malaysia Police, kemudian ambil khusus ini Professional Bachelor in Facility Management. Okey, Professional Bachelor in Facility Management, harga dia 13,800 tadi. Untuk the full package sama aja pengiraan macam ni lah. Kalau nak ambil full package lah, sama lah. Itu cost dia. Jadi bachelor tu. Lepas tu immediately boleh sambung master dengan Unimed. Sebab kita memang dah siap the framework yang kita prepare tu macam ni. Jadi daripada naik tangga ni, sebab tu saya lukis dalam bentuk tangga ni, diploma dah ada, so kita boleh skip bachelor, ambil FM level 5 CIDB, tapi FM level 5 CIDB tak boleh oleh kerana tak ada diploma. Maknanya kena ambil FME level 4 CIDB untuk diploma tadi tu. Maksudnya bachelor FM, SKKP FME plus OTHM level 6 FM, dan habis pengajian ni boleh naik tangga pergi ke master teruslah. Okey. Begitu cerita dia. Baik. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih, sama-sama, terima kasih. Sila, ada lagi soalan? Okey, ada lagi soalan ke? Ada soalan yang kita miss tak kat sini? Tak ada. Okey. Okey. Kalau tak ada, saya tutup dulu. Okey. Ada lagi soalan ke? Ke tak dah ni dah? Dah dapat dah apa saja yang soalan-soalan yang terbuku tu dah terjawab dah ke? Tak ada. Okey. Dah dekat pukul 11 dah. Kalau kan kita katanya sejam je tadi, pukul 9 sampai pukul 10. Lajak sikit. Ingatkan lajak sampai 10 rupanya lajak sampai pukul 11 dah. 10:52 minit dah. Okey, kalau tak ada soalan lagi, saya rasa kami mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam talian ketika ni telah dapatlah sedikit sebanyak maklumat yang mana bolehlah difikir-fikirkan malam ni, lepas ni boleh tidur, katnya fikir-fikir besok pagi, bangun pagi lepas main subuh tu terbuka hati nak sambung pengajian di Unimed. Kami persilakan dengan tapak tangan, dengan niru tapak tangan kami sediakan
So bolehlah menghubungi urusia kita Cik Jamal dengan nombor talian yang tertera dekat dekat kita punya brosur tu. So, nanti kita akan hantar borang permohonan dan bolehlah untuk mengemburkan permohonan dengan bayaran yuran proses RM70 tu. So insyaAllah kita akan buat sesi kedua untuk pemilihan tu lah. So kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh hantar secepatnya, akan join intake yang akan berdaftar pada Disember yang akan datang ni lah. Okay. Tarikh tutup permohonan bila je? Kita masih buka lagi lah sebenarnya. Dalam tempoh Kita kena bagi tarikh lah. Tarikh tutup sebab nanti nak proses, nak penelan, nak keluar offer letter semua nanti, right? So and by December 5 Disember kot kita mula hari pendaftaran tu. 3 Disember tu dah hari pendaftaran lah. So Hari pendaftaran. ada tarikh tutup nanti. Okay, tak apa, nanti pihak usia akan maklumkan lah. So siapa yang berminat tu silalah cepat-cepatlah untuk mengemukan borang permohonan. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya nak mengucapkan terima kasih lah di atas masa tuan-tuan dan puan-puan pada sesi malam ni. Alhamdulillah tercapai sikit sebanyak hasrat kami untuk berkongsi program-program profesional yang kami tawarkan. Dan juga terima kasih kepada Dr. Arkam di atas penerangan yang panjang lebar tadi, termasuk siap buat package lagi tu. Sebelum ni tak ada package pun. Kita just hari ni kita dapat package dah. All in ada, half package ada, quarter package pun ada. Okay, terima kasih Tuan Nasrul kerana meluangkan masa bersama-sama untuk malam ni punya event malam ni. Okay, akhirnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana meluangkan masa dalam sesi pada malam ni. So kami mengharapkan feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh cepatlah supaya kita boleh proses dan kita boleh start pendaftaran pada 3 Disember yang akan datang ni, dan tuan-tuan dan boleh untuk mulakan pengajian, dan insyaAllah kalau tamat ikut masa, sebenarnya kita cuba adjust supaya tuan-tuan dan puan-puan juga akan convocation pada tahun hadapan jugalah 2023 tu, insyaAllah. Tak janji tapi kita berusaha untuk memberi laluan tu lah. Okay, akhirnya sekali lagi terima kasih. Semoga berjumpa di hari pendaftaran pelajar profesional intake November yang akan datang ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semua. Assalamualaikum.